Sebuah satu laporan polis telah dibuat terhadap sahabat saya, saudara MJ, dan beliau telah dipanggil untuk memberi kenyataan di balai polis. Laporan polis ini dibuat atas tuduhan beliau memfitnah. Memfitnah siapa? Iaitu Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai saudara kita ini, saudara MJ. Kami ni hadir memberi sokongan moral. Sebab kita lihat sebenarnya yang memulakan isu ni adalah saudara Afnan. Jadi dia kena gentleman lah untuk menjawab, bukan menggunakan saluran-saluran macam ni. Kan, dia yang memulakan isu ni, dia harus menghabiskan isu ni. Bukan menghantar konco-konco dia membuat report satu Malaysia. Tanpa beliau sendiri berani untuk berdepan dengan masyarakat bila beliau teruk dikecam oleh masyarakat. Beliau sedar beliau telah kehilangan sokongan, beliau sedar beliau telah kehilangan macam-macam apa yang orang duk kutuk dia, apa orang yang duk kecam dia, tapi beliau menggunakan saluran ini mencari mangsa. Rupa-rupanya masalah ini bermula daripada dia. Jadi rakyat sedar, rakyat akan menghukum dia. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel Ikhwan Razak. Okay geng, macam biasa geng, hari ni aku nak share kat hampa satu video macam mana sebuah satu laporan polis telah dibuat terhadap sahabat saya, saudara MJ, dan beliau telah dipanggil untuk memberi kenyataan di balai polis. Laporan polis ini dibuat atas tuduhan beliau memfitnah. Memfitnah siapa? Iaitu Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi berkaitan ucapan beliau yang mana dikatakan menghina, mengecam Perdana Menteri kita PMX. Jadi hari ni beliau, sahabat saya ni, saudara MJ ni ataupun saudara Jamil ni telah dipanggil berkaitan video beliau yang kata mengguris hati. Afnan Hamimi, MP Alostar, saya nak tanya satu soalan. Kamu ada ramai anak perempuan kan? Macam kamu yang ada 47 kes. Kami bukan bekas panduan yang dijatuhkan hukum meliwat orang. Apa yang saya faham dalam video mengenai ucapan kamu menuduh PMX sebagai peliwat. Okey, kamu ada 4 saksi tak? Sebab kamu adalah anak seorang agamawan. Kamu sepatutnya lebih arif dan faham mengenai hukum-hukum Islam. Jika tuduhan kamu itu tidak benar dan kamu tidak mempunyai 4 orang saksi yang sah mengikut Islam, kamu tergolong dalam golongan kazaf. Dan lagi satu poin yang saya nak beritahu kat sini, Tun M telah membuat satu kenyataan media secara terbuka di hadapan wartawan mengenai ini adalah konspirasi. Tuduhan liwat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah konspirasi yang melibatkan kos melebihi 5 juta ringgit bagi mengenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Afnan Hamimi, kamu sebagai seorang MP, Ketua Pemuda PAS, jika kamu membawa fitnah begini, kamu akan menjadi ikutan kepada walaun-walaun lain supaya terus membuat fitnah yang sama. Dan adakah kamu semua sanggup berada di dalam golongan kazaf? Dan kamu kena ingat, Afnan Hamimi, anak perempuan kamu ramai. Dan jika anak perempuan kamu ingin berkahwin, kamulah akan menjadi wali kepada perkahwinan tersebut. Dan jika kamu, ini Allah saya yang tahu ya Afnan Hamimi, jika kamu tergolong di dalam golongan kazaf, maka pernikahan, perkahwinan anak kamu itu tidak sah. Dan zuriat yang dihasilkan daripada pernikahan tersebut adalah anak haram. Jadi kamu sebagai seorang Islam, kamu sebagai ketua pemuda dalam parti Islam, kenapa kamu masih memainkan isu ini padahal dalam Islam melarang umatnya membuat tuduhan kepada mana-mana individu mengenai zina dan juga liwat ni tanpa ada 4 saksi yang sah. Dan di sini saya ulang lagi sekali, poin yang paling penting kita kena ingat, Tun M telah membuat satu kenyataan media mengenai ini adalah konspirasi. Anwar Ibrahim sengaja nak dikenakan dan sebagai satu fitnah untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Afnan Hamimi, sempatkah kamu bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang kamu tuduh? Macam-macam lah. Si Afnan ni mengerahkan seluruh ketua-ketua pemuda PAS ni untuk membuat laporan polis. Dan kemarin di IPD Alostar, sahabat saya, saudara MJ,
telah dipanggil untuk memberi kenyataan di IPD Kota Star. Kalau nak berpolitik, politiklah anak jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini Ketua Penerangan Dewan Penlepas Negeri Kelantan telah membuat satu report polis terhadap individu yang menggunakan nama TikTok iaitu MJ733 dengan tujuan untuk nak memutablikkan sebahagian ucapan Yang Berhormat Al-Ustaz tanpa menjelaskan si sebenar kepada orang ramai. Itu yang pertama. Yang kedua, individu tersebut telah memuatnaikkan gambar-gambar ahli keluarga Yang Berhormat Al-Ustaz yang mana tujuan untuk menarik komen-komen yang tidak wajar ataupun komen-komen jahat terhadap Yang Berhormat Al-Ustaz dan juga anak-anak ahli keluarga Yang Berhormat Al-Ustaz. Ini memberi kesan kepada anak-anak perempuan khususnya yang menyebabkan mereka dirasa tak selamat ataupun rasa takut bila di-viral gambar ahli keluarga tanpa kebenaran oleh Yang Berhormat Al-Ustaz lah. Jadi kita memohon pihak polis menyiasat dan mengambil tindakan tegas kepada mereka. Pesanan saya, kalau nak berpolitik, politiklah anak jantan. Jangan kaitkan dengan keluarga. Jadi saya bersama sahabat-sahabat saya yang lain, termasuk DSA, termasuk Pan Garing, Abang Gani, orang lama dalam PKR, Ketua AMK, cabang, bersama-sama kami memberi sokongan kepada saudara MJ. Jadi kita nampaklah hari ini Ketua Pemuda PAS hari ini dengan orang kata apa, geng-geng komunikasi, geng-geng media sosial pun mereka dah koyak. Macam mana mereka nak berdepan dengan Perdana Menteri? Sangat melampau tindakan seorang cyber trooper Pakatan Harapan. Seperti tiada akhlak langsung kerana menuduh Ketua Pemuda kami Yang Berhormat Ustaz Afnan Habibi sebagai golongan kazaf sebab kononnya beliau telah menyebut PMX sebagai peliwat dalam ucapannya. Kalau kita tengok, kita teliti dalam ucapan Ketua Pemuda, tiada pun beliau menyebut nama sesiapa dalam ucapan tu, termasuklah nama PMX. Tapi kenapa tiba-tiba individu ini telah menuduh Yang Berhormat Ketua Pemuda menyebut nama PMX dalam ucapannya sebagai seorang peliwat? Apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Ketua Pemuda adalah seorang bekas banduan yang dituduh atas kesalahan meliwat. Tidak pun menyebut bahawa PMX itu peliwat. Bahkan PMX sendiri baru-baru ini mengaku bahawa dia sendiri adalah bekas banduan. Namun apa yang lebih teruk lagi adalah apabila individu tersebut telah menayangkan gambar keluarga Yang Berhormat Ketua Pemuda dan melibatkan keluarga beliau dalam video tersebut. Jadi saya tertanya-tanya, adakah ini budaya politik Pakatan Harapan yang melibatkan ahli keluarga dalam isu-isu politik? Apakah relevannya cyber trooper Pakatan Harapan melibatkan ahli keluarga Yang Berhormat Ketua Pemuda dalam hal ini, sedangkan tidak ada kena-mengena pun? Kepada semua cyber trooper Pakatan Harapan, kami memberikan amaran, jangan usik Ketua Pemuda kami, jangan libatkan keluarga beliau dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik. Jikalau perkara ini berlaku lagi, kami tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada kamu, insya-Allah. Tu pun nak suruh Perdana Menteri turun. Tapi dengan kami pun mereka koyak, dengan pemain-pemain media sosial, geng-geng Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan, Barisan Nasional pun mereka dah koyak. Macam mana mereka nak menghadapi Perdana Menteri? Nampak sangatlah kan, level mereka tu sangat jauh kan, dengan kami pun koyak. Faham ni tau. Jadi hampa tengoklah video ni, video kami ni kemarin di sana. Assalamualaikum. Hari ni saya baru lepas buat satu statement kepada di IPD Kota Star disebabkan pemuda PAS Malaysia iaitu Afnan Hamimi telah membuat satu laporan polis terhadap saya. Jadi apa yang peliknya, sama ada Afnan Hamimi ni tidak faham bahasa Melayu ataupun dia sendiri dah koyak, mengelabah dan mencari populariti. Tujuan Afnan Hamimi membuat report terhadap saya adalah beliau menuduh saya memfitnah. Jadi dalam video yang saya buat tidak ada satu pun unsur ataupun perkataan-perkataan yang menunjukkan saya telah membuat fitnah terhadap beliau. Beliau sebenarnya yang memulakan menyebarkan isu liwat ni yang boleh termasuk dalam golongan kazaf.
Saya hanya menasihati dan mengingati beliau sebagai sesama Islam. Tetapi sebaliknya beliau menjadi gelabah dan juga koyak dan membuat report terhadap saya. Dan saya ingin mengucapkanlah terima kasih kepada semua kawan-kawan daripada parti PKR, daripada Barisan Nasional dan juga Amanah yang sama-sama support saya. Dan keterangan saya memang jelas menunjukkan video yang saya buat tu adalah hanyalah penerangan dan juga berbentuk soalan di celah mana ada fitnahnya. Dan saya ingin mencabar Afnan Hamimi lagi sekali, jika beliau betul-betul nak berpolitik cara anak jantan, kita tetapkan masa dan tarikh untuk kita berbahas secara live tanpa ada suntingan ataupun editing supaya masyarakat faham isu tersebut. Afnan Hamimi senang je lah, nah. Kalau tak puas hati kat saudara MJ kita ni, pergi saman dia. Ya. Sebab ini fitnah. Buat saman fitnah. Ambil lawyer. Selalu guna lah saluran macam ni, bagi saya tak apa nak kukuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai saudara kita ini, saudara MJ. Kami ni hadir memberi sokongan moral. Sebab kita lihat sebenarnya yang memulakan isu ni adalah saudara Afnan. Jadi dia kena gentleman lah untuk menjawab, bukan menggunakan saluran-saluran macam ni. Kan, dia yang memulakan isu ni, dia harus menghabiskan isu ni, bukan menghantar konco-konco dia membuat report satu Malaysia tanpa beliau sendiri berani untuk berdepan dengan masyarakat bila beliau teruk dikecam oleh masyarakat. Beliau sedar beliau telah kehilangan sokongan, beliau sedar beliau telah kehilangan macam-macam apa yang orang duk kutuk dia, apa orang yang duk kecam dia, tapi beliau menggunakan saluran ini mencari mangsa. Rupa-rupanya masalah ini bermula daripada dia. Jadi rakyat sedar, rakyat akan menghukum dia. Itu sajalah. Faham ni no? Mantap Pak Abu. Assalamualaikum.